بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengusaha masjid dan semua tuan-tuan, perempuan yang hadir pada majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah kita meneruskan pengajian hadis kita. Dan pada pagi ini izinkan saya untuk membuat rujukan kepada kitab selain Imam Musnad Ahmad, kerana saya akan merujuk kepada 3 rujukan kitab hadis pada pagi ini pada satu topik, iaitu pertama kita akan merujuk kepada hadis kitab Imam Tirmizi. Kemudian kita juga akan merujuk kepada kitab hadis Nasa'i dan akhirnya Ibnu Majah, terhadap satu topik yang sedang saya teliti sebenarnya pada 2 minggu ini, kerana saya sedang menterjemahkan hadis-hadis Sahih Muslim, begitu juga hadis lain. Jadi ada topik yang kebetulan pula pada 2 tahun lepas saya menerbitkan buku tentang rasuah politik. Jadi bagaimana cara untuk kita mengingatkan pada orang yang terlibat dengan kuasa ni untuk menjadi seorang yang berintegriti. Apabila Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang perlunya mengingati mati. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita nak bertazkirah, nak menekuni ilmu Nabi, bersumberkan beberapa kitab syarah yang sempat saya rujuk. Bagaimanakah sebenarnya kita nak mengingati mati yang Nabi suruh bagi menjadikan kehidupan kita bahagia dan berjaya. Jadi saya dah menyampaikan topik ini 2 tempat lah. Saya sambung-sambung. Jadi pada malam ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita mengingati kita bagaimana pesanan Nabi Muhammad SAW tentang kita bukanlah wajib tuan, tetapi perlu mengingati kematian kita bagi membentuk kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya. Bukan artinya mati itu kita ingati untuk kita bersedia mati sebab kita nak sedih dan sebagainya, tetapi ditanamkan tentang perlunya mengingati mati ini kerana ia ada kaitan dengan satu lagi kehidupan bernama akhirat. Dan apabila kita merujuk kepada Al-Quran tuan-tuan, kenapa ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat ni Allah turunkan di Makkah, yang biasa kita baca, kebanyakan kita membaca juzuk ke-70, 30, kemudian juzuk pada yang terakhir itu banyak ayat cerita pasal kiamat. Sedangkan tuan-tuan, realitinya Nabi Muhammad SAW diutuskan baru di Mekah itu. Apakah mesej utama? Cerita pasal kiamat, dan pasti kamu akan mati. Rupanya tuan-tuan mati Allah, apabila kita menatapi ilmu ulama ini, kita kena hormati ulama tuan-tuan ya. Ulama yang menghasilkan kajian kitab. Janganlah kita memperkecilkan usaha ni, bukan sedikit tuan-tuan. Dia satu jihad nak menekuni. Mereka mengumpulkan pandangan sahabat Nabi, mereka mengumpulkan pandangan tabi'in, mereka melihat suasana. Sebab itu imam besar menghasilkan kitab, bukan sedikit tuan-tuan. Dia punya jihad. Jika tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba menulis buku, cuba tulis satu muka surat lagi ni, saya tengok tuan-tuan, daripada ayat kita sendiri. Jangan cut and paste, bukan mudah kecuali orang yang dah biasa. Jadi sebab itu tuan-tuan mati Allah, mari pada hari ini kita bagi sikit masa
Untuk kita fahami, saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan dalam saya rujuk kepada kitab bernama Sunan Tirmizi, kitab Jami' Tirmizi ini. Di samping kitab Musnad Hanbal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada satu kitab bernama Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Okey. Jadi kitab ini juga memberikan satu topik pada hadis ini, iaitu dia kata topik zuhud. Jadi zuhud ni apa tuan-tuan? Dalam pengertian mudah, macam meninggalkan dunia. Tetapi bukan artinya meninggalkan dunia tu tidak meletakkan dunia kerana tujuan kita akhirat. Lebih kurang begitu, secara mudah nak faham. Zuhud ini saya letakkan kebijaksanaan kita menguruskan dunia bagi kehidupan kita di akhirat. Kalau kita kata tinggalkan dunia, jadi tinggal semua bahaya tuan-tuan. Orang kata tinggalkan itu jadi bersifat daripada kaya jadi miskin, ke daripada berilmu malas membaca, bukan. Jadi dia bagi pula subtopik kepada dalam kitab yang Tirmizi ini, seperti juga dia kata tentang zikrul maut. Jadi ketika kami menterjemahkan zikrul maut, bukan berzikir pada maut tuan-tuan, bukan mati, bukan itu artinya. Mengingati mati. Jadi begitu juga dalam kitab Nasa'i, Imam Nasa'i juga menyusun lebih kurang 4 hadis berkaitan dengan mengingati mati. Lalu Imam Ibn Majah lagi dahsyat tuan-tuan. Dalam Imam Nasa'i diletakkan di bawah topik jenazah. Tetapi dalam dua ulama ni seperti Ibn Majah ni, dia kata perlu mengingati mati wal isti'dadu lahu, dan perlu buat persiapan. Lalu apabila kita membuka syarah hadis, di samping kita terjemah tuan, kita kena buka fiqh hadis. Kita memerlukan panduan ulama yang awal, bernama salaf, ulama terkini, bernama muasirin. Bagaimana mereka melalui pengalaman ini merakamkan perlunya kita mengingati mati, sebab Nabi suruh. Nabi suruh tuan-tuan, seperti kita zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Jadi kita menyebut nama Allah itu menenangkan jiwa. Tetapi dalam apa yang kami baca, kita baca ni bukan saya seorang tu, saya baca bersama pelajar PhD saya. Setiap hari kita menterjemahkan ni, kita melihat itu begini, jadi kita kongsi sedikit tuan-tuan. Sebenarnya baru-barulah saya faham kenapa dulu kita dididik, saya rasa tuan-tuan pun dididik, nak mengingatkan orang macam kami di Felda tuan-tuan, getah sekrap selalu kena curi lah dulu. Sekarang ni tak ada orang curi kelapa sawit. Alhamdulillah dah tukar kelapa sawit. Jadi arwah ayah saya ni imam, saya ingat lagi. Jadi kalau dia mengajar tu, dia kata tak takut mati ke siapa yang mencuri sekrap. Jadi dia masuk dalam pemikiran saya masa kecil-kecil. Tapi bila kita dah belajar sikit tuan-tuan, rupanya pesan Nabi. Mengingati mati ini boleh menjadi satu prevention, penghalang kepada kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, dan juga macam-macam lagi. Jika nak melafazkan talak seorang suami, cuba ingat mati. Jika kita nak memosikan marah kita, cuba ingat mati. Takut-takut kita mati ketika marah. Marah dekat orang depan jangan lambat sangat. Tiba-tiba heart attack berlaku. Allah, tuan-tuan, apa keadaan berlaku? Tuan-tuan mati Allah. Jadi saya bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hafaz yang sahih tuan-tuan ya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hamidil lazzat. Subhanallah. Aksiru zikra hazimil lazzat, yani al-mauta. Pendek dalam lepas ni. Jadi Nabi kata perbanyakkan mengingati hazimil lazzat. Hazimil lazzat ni satu hari kami cari mana, tapi pakar bahasa kami kata tak perlu cari mana, tengok ada dah mana tu. Nabi kata al-maut. Jadi bila kita tengok syarah hadisnya, panjang tapi saya ringkas tuan-tuan, ada 3 perkara penting.
Dan kita tengok pandangan ulama terkini, pandangan ulama silam, ada 3 benda penting. Kenapa kita perlu mengingati mati? Kerana Nabi suruh. Apa sebab? Ada 3 di antara yang patut kita, kenapa kita perlu, dan bagaimana cara sabar dulu. Kita kenapa? Pertama tuan-tuan, kematian pasti. Kematian ni pasti. Jadi namun kita tak tahu bila dan di mana dan bagaimana. Kita tak tahu bila, di mana dan bagaimana. Betul tuan-tuan ya? Kita tak tahu kita mati di mana, bila dan bagaimana kematian kita. Tetapi pasti tak? Pasti. Manusia pasti sihat insya-Allah dan pasti sakit. Kerana itu ketetapan Allah. Kita akan menerima hujan lebat macam kemarin. Kita menerima juga panas macam kemarin. Jadi kepastian ini kerana Allah lah yang menentukan. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajal pada kamu, la yastakhirun wa la, tidak lewat, tidak cepat, tepat masanya. Namun bagaimana kita kena usahakan supaya kita berada keadaan di mana. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua, kerana pasti, pertama tadi pasti, kita pasti mati. Jadi kalau orang yang cerdik ni tuan-tuan, satu benda yang pasti, dia prepare tuan-tuan. Confirm prepare kalau dia menggunakan akal yang sihat lah. Tapi kalau dia gunakan emosi syahwat, dia mungkin tak, kurang pasti bila belum lagi muda lagi ya. Life begin 40, kita enjoy ya. Tapi tuan-tuan ramai dah tak sampai 40 pun dah macam-macam penyakit tuan ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, jadikan mengingati mati ini kerana pasti kita akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama tuan-tuan ya, kenapa kita perlu mengingati, dan Nabi suruhkan mati? Kerana mati ini satu liyabluwakum, dia sebagai satu ujian. Yang pertama pasti kita mati tuan-tuan. Yang kedua, ayat kedua suratul Mulk yang tuan-tuan kita baca setiap malam, alhamdulillah ramai di masjid baca lepas isyak sebelum tidur, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya berhenti kat situ. Jadi Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata alladzi, Allah lah yang mentadbir alam ini. Sebab dalam suratul Mulk, tabarakallazi biyadil mulk tu, apa dia? Yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum, untuk kamu itu untuk diuji, ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik amalan. Jadi rupanya tuan-tuan, hidup dan mati ini, termasuk juga mati, dia merupakan ujian untuk kita menguruskan kehidupan kita. Kenapa? Yang ketiga, kata ulama, kerana dia pasti akan memberikan kehidupan kita lebih baik dan bahagia. Orang Islam yang percaya memang mati ini bukan benda kecil tuan. Saya ingat lagi, minta maaf lah, saya quote beberapa kata ayah saya ketika mengajar kitab hikam. Siapa cakap dia kata mati habis cerita? Sebab orang ni 9 ni kadang-kadang saya ingat lagi lah kan. Dia kalau marah dia kata mati habis cerita. Ayah saya kata, siapa kata mati habis cerita? Mati yang banyak cerita. Kalau tak bersedia. Jadi ungkapan itu saya bila baca dan mengajar ni tuan, subhanallah. Kematian ini satu cerita besar. Berdasarkan hadis. Sebab itu tuan-tuan, jadikan kematian satu motivasi untuk kita uruskan hidup kita ini supaya kita berakhir dengan baik, husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimina. Ini doa Nabi. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam. Dan bila kita mati tuan-tuan, kita telah meninggalkan paling tidak 3 benda penting. Saya bagi subtopik poin yang ketiga ni. Nabi kata, kerana 3 ni tak akan terputus kamu mati, tetapi akan ada kebaikan ketika kamu mati. Ini percaya tak percaya tuan-tuan, pada saya yang hadir ke masjid takwa hari ini, wajib percaya. Ini kata Nabi.
Orang tak percaya lepas kematian apa nak buat? Ada orang Islam, dia tak ada, dia kata alam barzakh ni apa hadis pun hadis ahad. Itu tak apalah, kita tolak, kita pergi dulu. Nabi kata, tuan-tuan, ada 3 benda yang mana bila kita mati ni, insya-Allah ini tak terputus. Kita kena beriman, tuan. Sebab kita tak mati lagi, kita tak tahu benda tu. Tapi kita wajib beriman. Banyak huraian ulama dan tanda sahabat-sahabat dan Nabi yang mati itu sampai sekarang kita ingati, sebab mereka membuat kebaikan. Pertama, tuan-tuan, meninggalkan, kita ada harta wakaf, sedekahun jariyah. Kita banyak berinfak yang wajib dan sunat. Jadi harta yang baik yang kita tinggalkan banyak ni, tuan-tuan. Lebih lagi harta yang halal, dia akan besok digunakan oleh orang awam yang kita kononnya kita usahakan. Kadang-kadang kita anugerah kan, tuan-tuan, kita dapat je. Tetapi kita yang menguruskan, kita jadikan wakaf. Wakaf keluarga boleh, wakaf untuk komuniti boleh, serah pada Perbadan Wakaf Selangor boleh, ataupun Majlis Islam, dan serah kepada masjid jadikan wakaf pun boleh. Satu harta yang boleh alih, tak boleh alih ke, terutamanya harta yang ada nilai dalam bentuk itu, guna untuk orang awam. Jadi itu yang penting. Yang kedua, kata Nabi, ini tak akan terputus besok kebaikan, iaitu kepada anak-anak kita yang disebutkan oleh Nabi waladun salih, anak-anak salih, yang sentiasa mendoakan. Sebab itu, tuan-tuan, pada pandangan saya, membentuk keluarga soleh, mendidik anak, satu jihad besar sampai kita mati. Walaupun kita mungkin dah ada anak kahwin, dah ada cucu, tapi apa yang patut kita sharing, tuan-tuan, kita mentoring supaya tak berlaku perpisahan, tak berlaku kucak-kacir hidup. Kita sepatutnya, memang bapa ni, tuan-tuan, yang ada sikit pengalaman ni, kongsikan. Kerana kita mahukan mereka menjadi anak soleh. Apa yang boleh kita hibahkan, kita pun ajar daripada kecil doa, Allahumma hablana azwajina wa zurriyatina. Jadi mereka besok bila doa, Allah maghfir lana zunubana wa liwalidaina warhamhuma. Bila kita kecil lagi kita ajar dan kita beritahu ini maksud dia, minta ampunkan dosa kita dan dosa ibu bapa kita. Jadi, tuan-tuan, baik anak seorang ke, anak 7, anak 10 ke, jika kita didik mereka menjadi anak soleh, inilah besok yang akan menyampaikan terus kebaikan ke kita setelah kita mati. Itu yang ketiga. Ini saya yakin tuan-tuan semua ada. Kita mungkin tak kaya, tuan-tuan, mungkin tak ada anak, tapi saya yakin kita ada ilmu, pengalaman. Al-ilmu yantafi'u bih, kata Nabi. Sebab itu, inilah, tuan-tuan, bagaimana ujian yang ramai orang kata mesti ilmu agama. Bukan ilmu agama, tetapi yang membawa manfaat kepada manusia. Kongsikan. Orang yang kongsi ilmu ni, tuan-tuan, confirm Allah akan jamin dia punya kebaikan dan tak miskin dengan ilmu, tapi penuh dengan kebaikan. Mungkin dia jadi sihat, Allah bagi, dan bertambah lagi ruang rezeki. Tuan-tuan tengok, anak muda engineer kongsi masak dia, lama-lama jadi milioner, tuan-tuan. Sama penyeknya. Betul, tuan, betul kan? Dia kongsi memasak, berani buat tu, macam-macam dia kongsi, macam-macam orang sponsor dia. Kejap top 12,000, jadi dia sharing. Jadi tak perlulah, mungkin tak mampu, kita tak mampu jadi macam influencer tu, jadi pada komuniti kita, masyarakat kita sharing, tuan-tuan. Jadi sebab itu, buktinya, saya pergi pada bukti. Poin yang berikutnya, nota yang kedua. Tadi poin yang satu ada 3, pecah 3 lagi. Poin yang kedua ni, minta maaf Anwar, insya-Allah nanti saya cuba siapkan slide ni. Yang kedua, bagaimana sebenarnya bukti di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang mereka itu memang bukan maksum tetapi adil. Mereka bukan bertaraf Nabi maksum, tetapi mereka itu disediakan sebagai sahabat yang adilun, udul. Sifat mereka itu, tuan, sifat yang bertakwa. Dan hampir semua sahabat Nabi yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mati dengan Islam, mereka mendapat kemuliaan. Tuan-tuan, bagikan, kita ambil dulu contoh sahabat Khulafa' Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, kaya raya, ada ilmu,
menjadi khalifah yang pertama. Dan apa yang tak nak Abu Bakar tinggalkan untuk Islam. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi mati dalam keadaan sakit, tetapi daripada beliau ada isteri Nabi Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nak cerita bagaimana besarnya, mulianya baginda. Yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mati dalam keadaan dibunuh, tetapi kehebatan Sayyidina Umar, tuan-tuan, yang telah meluaskan tanah tanah negara Islam, yang telah menyusun balik banyak benda-benda dalam bentuk pentadbiran, sampai dibuat satu cerita. Tuan-tuan bacalah buku tentang Khulafa' Rasyidin yang kena ada kat rumah, baca bagaimana hebatnya. Inilah mati tetapi meninggal, walaupun tak lama, tak jadi 20 tahun 30 tahun pun jadi khalifah, tuan. Berapa tahun aja, tetapi telah membuat satu sistem pentadbiran dan meninggalkan yang baik. Jadi kita rasa kematiannya walaupun dibunuh tetapi mulia. Yang membunuh tu yang paling hina, tetapi dia tu mati dalam keadaan ini tetapi telah meninggalkan satu benda yang dahsyat. Berpindah kepada Sayyidina Osman bin Affan. Ini bukti. Sayyidina Osman bin Affan ni, tuan-tuan, dalam satu riwayat dibunuh sedang baca Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau pergi Uzbekistan, pergi kat Museum Tashkent tu, dikatakan ada lagi Quran dia yang berdarah. Saya dah tengok, tuan-tuan. Dalam satu riwayat lah. Fitnah yang berlaku besar tetapi mulia tu. Seorang khalifah sedang membaca Quran. Kita janganlah mati dia tengok benda ni, tuan. Kalau boleh baca Quran, mati-mati tengok benda ni orang bunuh. Malu je, tuan. Bahaya kita bawa Quran ni, tuan. Dalam kereta kita kena ada Quran paling tidak. Yang bercetak ni pada saya, ini peneman selepas isteri lah sepatutnya, tuan. Sebab dia mesra pengguna. Yang ini perlu elektrik lah, perlu, boleh juga lah sekala. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, mati dan memang Sayyidina Osman bin Affan telah meninggalkan banyak kehebatan. Baginda lah, beliau lah yang telah meluaskan Masjidil Haram di Mekah itu sampai sekarang boleh diperluaskan. Beliau juga telah mewakafkan banyak telaga dan menjadi sumber minuman, sampai timbul satu fik wakaf air. Jadi tuan-tuan mati Allah, begitu juga Sayyidina Ali dan ramai sahabat Nabi lagi. Mereka ini dalam keadaan yang mulia, tuan-tuan. Kerana apa? Bukti mereka telah membuat amalan yang baik. Dan mereka memang mengetahui bahawa kematian itu pasti, tapi sebelum mati ini perlu berusaha jihad sungguh untuk menghadapi kematian. Jadi siapa kata dalam Islam ingat mati kita menjadi seorang yang pasif? Tidak. Orang yang ada ilmu tentang kematian lagi dia aktif, tuan-tuan. Sebab nak tinggalkan apa sebelum kita mati? Ada benda harta kita uruskan dengan baik, tuan-tuan. Bagi tahu pada waris. Ini jadi faraid ke, ini jadi hibah ke, ini jadi wakaf ke, ini wasiat ke. Bagikan ilmu kepada keluarga kita tentang pengurusan harta yang kita ada, supaya masing-masing tahu. Ini cukup penting, tuan-tuan. Berapa ramai kadang-kala bapa saudara tak tahu dia sebenarnya merupakan wali kepada anak saudara kalau nak kahwin, kalau dah saudara dia meninggal. Tapi tahu-tahu dia tu bahagian berapa aja, bahagian faraid. Tanggungjawab lain tak tahu. Kerana apa? Ilmu tak ada. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, ringkas ceritanya, bukti-bukti ini menunjukkan berapa ramai sebenarnya, tuan-tuan mati Allah, sahabat-sahabat Nabi telah menjadi hebat. Jika tuan-tuan pergi China, kalau pergi cari Muslim, dia akan beritahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua berbangga dengan sahabat Nabi yang telah datang dan membawa Islam di China. Tuan-tuan pergi Korea, ada juga dia beritahu siapa terawal ini, pergi tempat lain. Jadi kita kat Malaysia ni, tuan-tuan, kita ada ulama yang datang, sebahagian datang daripada Yaman, sebahagian datang daripada India, sebahagian datang daripada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, membawa Islam. Jadi mereka itu, tuan-tuan, subhanallah, pasti mereka itu ada bahagian yang mulia. Mati mereka itu kerana mereka telah membuat kehebatan, kebaikan.
Sebab itu tuan mati Allah, mari kita pergi tengok macam mana cara kita nak mengingati mati. Poin saya yang ketiga. Ini Nabi ajar tuan-tuan. Nabi ajar, yang Nabi amalkan dalam bentuk fizikal ada dua benda. Ini kita boleh amalkan lah. Macam mana cara kita nak mengingati mati ini tuan-tuan. Pertama, Nabi Muhammad SAW pada setiap hari Jumaat pagi lepas subuh, Nabi akan menziarahi kubur Baqi'. Sebab satu ketika dulu tuan-tuan, ziarah kubur ni Nabi larang. Sebab orang masa tu tak tahu adab dan cara Islam menguruskan kubur dan etika ataupun adab nak pergi ziarah kubur. Kerana ramai meratap ikut cara Yahudi. Merataplah, meraunglah, itu bukan cara kita pergi ziarah kubur. Tapi bila turun perintah boleh. Jadi Nabi kata, kuntu nahaikum man ziyaratil fazuruha. Dulu aku pernah larang kau jangan ziarah kubur, sekarang pergi ziarah. Jadi Nabi Muhammad SAW lepas subuh ke Jumaat tuan-tuan, jika tuan-tuan pergi Masjid Nabawi tu, tuan-tuan macam di depan tu Raudhah kan, belah kiri tu ada Baqi', perkuburan Baqi'. Jadi Nabi selalu menziarahi hampir setiap pagi lepas subuh. Dalam satu riwayat, banyak riwayat Abu Hurairah dan sebagainya, Nabi menziarahi. Bagi apa tujuan? Ada dua tujuan. Pertama, Nabi mendoakan kepada arwah-arwah yang meninggal di kuburan tersebut. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu tuan-tuan kena, sampai kita bagi salam ke, lepas tu kita yang terbaik kita doakan sambil berdiri tuan-tuan. Nabi tidak duduk kalau ziarah kubur ni. Ini pun ada adab. Kalau boleh, saya tak boleh berdiri Ustaz, duduklah. Itu Ustaz telah beritahu. Tapi nak ceritanya, kalau mampu berdiri berdoa. Sebab ketika kita sembahyangkan jenazah, kita berdiri tuan-tuan. Kita tak rukuk, kita tak sujud. Jadi bila ziarah kubur pun begitu juga. Lepas itu yang kedua tuan-tuan, Nabi juga mendoakan pada dirinya, supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Sebab tu hadis yang saya bacakan tadi merupakan hadis Nabi. Nabi baca doa, Allahumma tawaffana muslimina. Di antara doa Nabi tuan-tuan. Allahumma tawaffana muslimina. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Ataupun Allah makhtim lana bihusnil khatimah pun boleh, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini lafaz-lafaz yang kita diajar, yang diwarisi zaman berzaman, supaya kita ada kalimah dalam kita mendoakan tu, ingat kepada supaya kita mati dalam keadaan Muslim. Dan kita berusaha setiap hari tuan-tuan, semua benda nak minum bismillah, nak baca, nak baca pun bismillah. Nak menuntut ilmu tadi kita baca doa. Apatah lagi benda ibadat, masuk je kenderaan, pegang kunci ke atau push button tu, bismillah, subhanallazi sakhkhara lana. Kalau apa berlaku tuan-tuan, kita berada di dalam mencari rahmat Allah. Dalam tandas pun, nak masuk tandas, minta doa perlindungan Allah minal khubsi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu beza orang yang tak ada ilmu dengan yang berilmu ke, dengan yang mengamalkan ilmu. Bila masuk tandas pun tahu, walaupun benda tu simple, tapi itulah dia adab sunnah Nabi. Kalau berlaku apa-apa tuan-tuan, paling tidak ada ingat Allah juga. Sebab itu saya ingat lagi musim haji 2005-2006 ketika di Mina, cabaran besar kat Mina lah kan. Dia lama kat situ, jadi kena queue. Kami ni pergi muasasah, saya rasa sama jugalah yang mahal pun kan. Tak masuk tanah ni kena queue. Jadi queue ni penuh dengan sabar lah kan, nak melepaskan hajat. Tiba-tiba orang belakang ni dia tak sabar lagi dah nak keluar, tapi tak ada minta izin. Patutnya yang pakcik depan nak masuk ni pun dah tak tahannya ni kan. Tapi kawan tak tahan ni, dia terus potong queue, masuk penumpang. Tapi Allah nak tunjuk sikit ni, tiba-tiba terkatuk orang darah ni tuan, tak berhenti. Jadi bukan apa, cuma nak beritahu, itulah mungkin sedikit peringatan Allah. Jadi daripada nak lepaskan hajat ni, ada benda lain pula nak uruskan tentang. Jadi apa yang saya nak beritahu tuan mati Allah, kembali balik pada cerita ini, Nabi Muhammad SAW mendoakan, memberitahu kita kena doakan diri kita juga tuan-tuan.
Jadi bila kita lalu kat kubur, itu satu rahmat yang perlu kita paling tidak menghormati. Kita sedang melalui kubur, yang kita juga tidak salah kita lalu, walaupun tak bentuk ziarah, kita lalu, kita ada peringatan pada kita dan mungkin mendoakan pada mereka dan juga pada kita, supaya kita juga tuan-tuan berada dalam keadaan yang baik dan mati pun dalam keadaan Islam. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita pergi kepada fiqh pula, pengamalan semasa. Di rumah sepatutnya menjadi pendidikan kita kepada isteri kita, pada anak-anak kita. Semua benda yang kita uruskan di keluarga kita tuan-tuan adalah merupakan juga kaitannya dengan besok kita nak mati bagaimana. Jika Allah uji ada isteri kita mati dulu, anak kita mati dulu, kita dah bersedia menghadapi kesemua ini tuan-tuan. Kerana kesemua itu ada hikmah. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi. Kita baca pagi Jumaat kan, kisah bagaimana Nabi Musa AS belajar dengan Nabi Khidir tentang ilmu berkaitan dengan hikmah. Kenapa perahu tu dikorek, kenapa budak tu dibunuh dan sebagainya, itu hikmah yang kita tak nampak, tetapi semua ada hikmah. Sebab itu tuan-tuan Allah, jihad kita dalam berkeluarga ni untuk kita menguruskan supaya keluarga itu menjadi keluarga yang memberikan kehidupan agama kita jadi lengkap, dan rumah itu menjadi satu kebahagiaan dan ketenangan. Tapi kalau kita tak gunakan, dan di antaranya tuan-tuan kita tahu bahawa jika kita tidak menggunakan kesemua secara syariat, dan di antaranya kita nak menjadikan pasangan kita dan anak-anak kita, terutama yang anak soleh, maka kita perlulah menjadikan peringatan tentang kematian ini sebagai satu peringatan yang baik, dan mengingatkan di manakah kubur datuk nenek kita, dan mengajak mereka juga untuk menziarahi sekali-sekala secara berkala bagi tujuan sunnah Nabi tadi. Ini pada saya cukup penting tuan-tuan, supaya anak-anak kita pun tahu bagaimanakah keperluan berkaitan dengan mati ini. Perlu belajar juga cara untuk menguruskan jenazah. Cara kenapa Nabi kata tuan-tuan dalam hadis kedua ini, perlu diingatkan kita mengetahui orang yang sakit dan kita perlu ziarah. Ini saya nak baca hadis ni tuan-tuan, supaya kita tahu kenapa kaitan dengan mati ini. Kita dah tahu ada orang sakit, terutama kaum keluarga dan jiran kita, kita pun menziarahi. Ini mungkin terakhir tuan-tuan ya, sedikit aja. Saya pun nak bergerak juga ni, tapi insya-Allah saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Idza hadartumul marida faqulu khaira." Jika engkau pergi menziarah orang sakit, sebutkan kebaikan. Bagikan pengharapan, doakan mereka. Di samping nak bawa buah tu bawalah, tetapi sebenarnya orang sakit memerlukan orang ziarah, terutama yang bukan berkaitan dengan COVID ke apa, tetapi paling tidak tuan-tuan, kalau tak dapat ziarah pun kita doakan. Kerana malaikat mengaminkan apa yang didoakan oleh orang yang menziarahi orang sakit. Dan bila dia meninggal, Nabi kata, sebutlah Allah maghfir lana walahu, ampunkan kami dan ampunkan dia. Dan apa dia? Wa'aqibni minhu uqba hasanatan, dan berikan ganjaran yang baik kepadaku dan juga kepada dia. Tuan-tuan mati Allah, kesimpulannya tuan-tuan, kita dalam kehidupan ini, untuk kita berlaku baik, kita juga perlu mengambil kisah pada orang. Saya mencadangkan seperti masjid ni mungkin dah tahu, kita kena ada senarai jemaah kita yang sakit. Kita ada gobok rezeki pada orang yang tak ada makan, alhamdulillah. Tapi pada saya yakin tempat tuan-tuan pun dah tahu, sebab ahli qaryah kita ni akan ada yang sakit. Jadi apabila dia beritahu dia tu sakit, mari ramai-ramai kita paling tidak ada yang mungkin boleh ziarah, ada yang akan mendoakan. Kerana inilah merupakan di antara perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada cara sunnah Nabi dalam kita menghadapi kematian, dalam kita memberi kebajikan. Jadi kehidupan ini lebih indah tuan-tuan apabila kita tahu kita berusaha lebih ke sana kemari ini, tetapi ada kaitannya dengan akhirat, ada kaitan dengan persiapan kematian.
Dan sebab itulah saya yakin siapa yang mengimarahkan masjid ini hanya orang yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari kiamat, hari akhirat. Di antaranya kita bersedia menghadapi kematian. Sebab itu tim kematian ini juga ada satu lagi tim untuk kena pasti ahli qaryah yang tak sihat, kita doakan. Kita doakan, kita tahu dia tak sihat, dia pada stage berapa dan sebagainya, kita doakan ada yang pergi ziarah. Kesemua ini akan membentuk satu ekosistem yang baik, tuan-tuan, akan datang rahmat yang besar. Saya rasa sekadar ini dulu. Ada soalan? Boleh ya? Saya satu tazkirah yang biasa, tetapi saya semoga sampai ke hati kita dan kita akan menjadi bertambah motivasi, tuan-tuan. Pagi-pagi ini apa yang kita buat sebenarnya ada kaitan dengan besok, kebahagiaan bagaimana. Sebab itu bersama-sama kita doakan supaya kita berada dalam keadaan yang terbaik dan bersedia diambil oleh Allah dalam pelbagai bentuk, supaya kita menjadi orang yang bersedia menghadapi pelbagai keadaan. Baik, mari kita doa supaya Allah memberikan kita hidayat dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Semoga ada kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.